Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penuntut ilmu, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, Rabu 26 Muharram 1444 bersamaan dengan 24 Ogos 2022, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26. Kita masih lagi dalam juzuk yang ke-26. Surah ini walaupun pendek, 18 ayat, tapi mengandungi pelajaran yang banyak. Karena itu sebahagian ulama menamakan surah ini dengan nama Suratul Adabi wal Akhlaq. Surah adab, etika dan akhlak yang baik. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, seperti biasa di awal muqaddimah surah kita akan mengenali nama surah, tempat turunnya surah ini, apakah objektif surah dan juga isi kandungannya, serta munasabah surah Al-Hujurat dengan suratul Fathi yang sebelumnya, insya-Allah. Sebagai permulaan mengambil berkat daripada surah ini, kita mula dengan baca 2-3 ayat, kemudian kita pergi kepada muqaddimah surah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, buka surah 1136, kita baca ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26. Mari kita pergi mengenali surah. Surah, tengok muqaddimah pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1135. Surah ini diturunkan di Madinah. Para pelajar ingat, bila turun Madinah dipanggil Madaniyatun. Naqal al-ijma'u ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai ulama tafsir menukilkan ijma' bahawa surah ini Madaniyah. Surah ini diturunkan di Madinah. Tak mungkin diturunkan di Mekah, sebab nama dia Hujurat. Mengandungi 18 ayat. Berapa ayat dia ada? 18 ayat. Dinamakan surah Al-Hujurat. Apa makna Hujurat? Maknanya bilik-bilik, tempat tinggal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa radiya anhunna. Para pelajar ingat, kalau laki-laki sahabat-sahabat kita kata radhiyallahu anhum. Kalau isteri Nabi kita kata radhiyallahu anhunna. Anhunna. Dia tak ada rumah. Ingat ni pelajar, Nabi tak ada rumah. Yang adanya hujurat. Apa dia hujurat? Bilik-bilik je. Dia tengok dalam buku Madinah ni. Dalam buku Madinah ni kita cuba ambil daripada kitab Rassam yang buat kharitah. Apa dia kharitah ni? Kharitah ni buat plan. Manakah di manakah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil hujurat, dekat mana. Ini kita nampaklah rumah-rumah isteri Nabi, itu nama dia hujurat. Jadi dia buat rumah sebelah ya. Dekat-dekat dengan apa ni, dalam buku ni ada plan dia. Pelajar-pelajar boleh, para jemaah boleh tengok dalam buku Madinah. Ada plan. Sejarah hujurat ini diruntuhkan, rumah-rumah isteri Nabi ni. Sejarah hujurat ini diruntuhkan, dimasuk dalam masjid. Semua ada cerita dalam ni, dalam buku Madinah ni. Alhamdulillah kita bantu para jemaah untuk mengenali Madinah dengan buku yang ada ini, insya-Allah. Jadi hujurat tu mana keliling masjid, belakang tu ada bilik. Daripada mula rumah Siti Aisyah, duduk sebelah kiri Raudah tu, keliling kita. Itu makna hujurat. Jangan kata rumah Nabi kita ada rumah, ada banglo. La. Dia ada hujurat, ada bilik-bilik saja. Kerana pada ayat 4 Allah Ta'ala menegur beberapa orang dari kalangan orang-orang Arab Badui, penduduk desa, yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Semasa mereka hendak berjumpa baginda, mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luar bilik tempat tinggal Nabi dengan cara yang kurang hormat. Perihal mereka lebih lanjut ada diterangkan pada ayat 14. Jadi nama dia hujurat. Kata ulama tafsir, summiyat fi jami'il masahifi wa kutubis sunnah wat tafsir.
semua kitab-kitab hadis dan kitab tafsir menulis nama surah ini Hujurat wa laysa laha ismu ghairah. Tak ada nama lain. Surah ini nama satu je, nama dia Hujurat. Ada juga sebahagian ulama mengambil isi kandungan surah, dikatakan surah ini nama dia Suratul Adabi wal Akhlaq, tapi tidak bertulis. Yang tertulisnya surah Al-Hujurat. Yang disebut dalam huraian surah Hujurat ini mengandungi makarimil akhlaq ma'allahi wa ma'ar rasul wa ma'al mu'minin. Tiga-tiga sekali ada situ. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu nama dia surah Al-Hujurat. Intisari kandungan. Tengok intisari kandungan, menerangkan akidah kepercayaan, keimanan dan hukum-hukum, juga ada peraturan berdasarkan akhlak yang terpuji, serta larangan-larangan mengenai perkara-perkara yang terkeji yang sewajibnya dijauhi, supaya dengan itu dapat membentuk masyarakat Islam yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya janganlah mereka memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita sekarang, walaupun Nabi sudah wafat, kita juga tak boleh memandai-mandai mereka-reka amalan ibadat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati dengan para mereka. Nak reka fashion boleh, nak reka model kereta boleh, tapi nak reka ibadat lah. Kita buat nahnu, kita diarahkan ittiba', diarahkan mengikut, walal ibtida', bukan mereka. Mereka tak boleh ikut, itu tugas kita. Kemudian diperintahkan janganlah mereka mengangkat suara mereka semasa bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi suara cakapan baginda. Nabi cakap 50 volume, kita 67 elak lahan. Mereka juga disuruh menyelidik kebenaran berita yang disampaikan kepada mereka oleh orang-orang yang fasik, supaya mereka terhindar dari melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Dalam hal yang lain ditegaskan, jika dua puak dari kalangan orang-orang Islam bergaduh, bertelagah atau berperang, maka hendaklah didamaikan. Ini arahan Allah. Manusia hari ini pakai duk api-api kan pula, nak laga-lagakan sama-sama Islam. Jangan. Jika salah satu puak di antaranya berlaku zalim kepada satu puak yang lain, maka hendaklah mereka melawan puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka hendaklah didamaikan dua puak itu dengan adil menurut hukum Allah. Lalu ditegaskan bahawa orang-orang Islam adalah bersaudara, maka sudah sewajibnya mereka bersatu padu dalam suasana yang aman damai. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam supaya mereka sentiasa sopan santun dan berakhlak mulia. Oleh itu, janganlah sesuatu puak, sama ada laki-laki atau perempuan, mencemuh, mengeji, mengejek dan merendah-rendahkan puak yang lain. Kerana harus mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula mereka menyatakan keaiban setengahnya yang lain, dan janganlah mereka memanggil antara satu dengan lain dengan gelaran yang buruk. Jangan duk gelar Gelar ni panggil kawan-kawan sendiri dengan panggilan yang buruk.
Ini apa cerita perangai macam ni. Juga dilarang daripada menaruh sangkaan yang buruk yang membahayakan orang lain, dan jangan mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah setengah mengumpat yang lain. Walaupun mengumpat telah ditukar nama kepada membawang, tetapi dosanya sama je. Bawang ke apa benda, mengumpatlah tu nama dia. Jangan duk pandai-pandai kamu tukar-tukar istilah itu. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan dasar persamaan yang sejati, bahawa ia telah menciptakan umat manusia dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berpuak-puak, supaya mereka berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya orang yang semulia-mulianya di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya atau harta kekayaannya, tidak sama sekali. Ini muqaddimah dalam kitab kita, kitab Pimpinan Ar-Rahman. Sekarang kita pindah kepada maqasidus surah yang terdapat dalam kitab kita ini. Kitab apa ni? Kitab Al-Muharrar. Maqasidus surah, boleh. Objektif surah. Tujuan surah ini, itu dia panggil maqasid. Min ahammi maqasidi hadhihi suratil karimah, di antara objektif utama surah yang mulia ini, iaitulah irsyadul mu'minin, memberi bimbingan kepada orang yang beriman, ila makarimil akhlaq, kepada akhlak yang mulia ma'allah. Yang pertama sekali, adab kita dengan Allah, bagaimana kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa ma'ar rasul, adab kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ma'al mu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Jangan duduk main dengan orang yang beriman. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala bagi kepada kita berapa? 3 adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adab sesama kita. Kita akan belajar semuanya dalam 18 ayat ini, sangat penting. Suratul Hujurat ini surah yang sangat penting, iaitu kita kena ulang kaji, kita kena usrahkan dia, kita kena seminarkan dia, kita kena wacanakan dia, kita kena tadabbur dia, kerana dia mengandungi adab dan akhlak, etika yang besar. Kalau surah Hujurat ini dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat hari ini, banyak senjata-senjata yang perlu disimpan, senjata lidah, senjata pena, senjata internet, senjata sungguh, semuanya disimpan, kerana innamal mu'minuna ikhwatun, orang Islam itu bersaudara. Alhamdulillah para pelajar sekalian, dalam maqasid ini, seorang tokoh ahli tafsir, tokoh tafsir, tulis ni, nama dia Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Hadhihi surah, ini kena menulis sikit, mencatat surah ini, surah Al-Hujurat ini, fiha, di dalamnya, irsyadul mu'minin, Allah Ta'ala bagi bimbingan kepada orang mukmin kepada akhlak yang mulia, makarimil akhlak. Yang pertama sekali, akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun akhlak sesama makhluk. Mereka ini ada 2 kategori. Wahum ala sinfaini, 2 kumpulan, 2 kategori. Imma an yakunu ala tariqatil mu'minin, manusia ni sama dia ikut jalan orang mukmin, jalan taat,
jalan patuh, jalan berakhlak, ataupun kharijan, ataupun dia terkeluar daripada jalan orang mukmin, wahwal fasik, iaitu jalan orang fasik. Na'udzubillah. Masuk dalam kumpulan yang fasik melalui akhlak-akhlak, perbuatan, perangai-perangai buruk mereka, jangan. 3 kategori sana. Dua kategori. Orang mukmin dengan akhlak dia, atau orang fasik dengan perangai dia. Imma an yakuna hadiran indahum, sama ada orang tu ada depan kita ataupun dia tak ada. Bagaimana kita nak berakhlak dengan sahabat-sahabat yang ada depan? Cakap baik, muka senyum. Sahabat yang tak ada depan kita, jangan kita kutuk, jangan kita mengumpat. Ini dalam surah ini peraturan dia. Fahadhihi khamsatu aqsam. Maka daripada 2 kategori manusia tadi, dalam surah ini terbagi 5 perkara. 5 bahagian. 5 bahagian. Tulis nombor 1. Bahagian yang pertama, ya ta'allaqu bijanibillah, yang berkait dengan hak Allah. Yang kedua, yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bijanibil fusaq, yang berkait dengan orang fasik, orang jahat. Yang keempat, berkait dengan orang mukmin yang ada bersama depan. Yang kelima, berkait dengan orang mukmin yang tidak ada, gaib, mana tak ada depan kita. Jadi kita ni sebagai seorang beriman, yang ada depan pun kita kena jaga, yang tak ada pun kita kena jaga. Itu adab. Maka dalam surah ini Allah Ta'ala sebut 5 kali, tulis pelajar. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah ini 5 marat, ya ayyuhallazina amanu. 5 kali, ya ayyuhallazina amanu, 5 kali. Tanda yang pertama, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dengan Rasulnya. Ayat 1, ayat pertama. Mana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut Rasul, menyatakan siapa taat kepada Allah, dia kena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum, karena kita tak tahu apa yang Tuhan nak kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang dakwa dia pandai sendiri, ilmu ladun ni, itu banyak kacau itu. Mengaku saja. Ia ni sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah. Ayat yang kedua, tulis. Ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu angkat suara kamu lebih kuat daripada suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang kedua ini menyatakan wujub al-ihtiram, menjadi kewajipan kita umat Islam menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik, orang tak juruh bawa berita, jangan dengar. Jadi ayat ini mengatakan wajib seorang mukmin jaga diri daripada mudah percaya kepada cerita-cerita yang diviralkan. Lebih-lebih lagi juru viral tu mari daripada mana? Mari daripada orang fasik, pemberita yang fasik. Jadi portal-portal yang tak boleh dipercayai, jangan dipercaya. Ni tak tahannya portal mana buat apa kita percaya belaka, akhirnya kita terperangkap dengan perangai buruk mereka. Ayat ini surah ayat yang ke-6.
In ja'akum fasiqun binaba'in ayat 6 tu. Ayat yang ke-6. Yang keempat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu perli hina orang lain. Tulis ayat ini. Dan ayat yang sama dalam ayat sebelah juga, wala tanabazu bil alqab. Mu jangan buat perli-perli gelaran-gelaran yang buruk. Orang tak setuju, kita gelar dia macam-macam. Macam-macam gelaran yang kita campak. Tulis ayat yang ke ya ayyuhallazina amanu yang kelima ini menyatakan wajibnya tidak menyakiti orang Islam yang lain yang ada bersama kita. Perli, orang Kelantan kata gelar ni makna bui gelaran yang buruk, tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu yang kelima ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Janganlah kamu, wahai orang beriman, jangan kamu jauhkan kamu daripada sangkaan-sangkaan buruk. Bila mari sangkaan buruk, wala tajassasu, kita mula nak siasat. Bila siasat, wala yaghtab ba'dukum ba'da, mulalah mengumpat. Ayat ni ayat 12 menyatakan kewajipan kita seorang mukmin jangan hina orang mukmin yang lain ketika mereka tak ada dengan melakukan umpatan. Jangan. Jadi alhamdulillah, ini dalam surah kita ini ada berapa kali ya ayyuhallazina amanu? 5 kali. Setiap kali ya ayyuhallazina amanu ada hukum baru, ada undang-undang baru, ada adab baru yang kita kena lumatkan, yang kena perhalusi, yang kita kena memperincikan dia, insya-Allah dalam tafsir huraian yang kita akan baca nanti, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada maudu'ati surah, isi kandungan surah ini secara bernombor. Kan? Tadi cara umum, sekarang ni kita ambil nombor supaya mudah para pelajar mudah dapat memahaminya. Yang pertama, letak nombor pertama. Tajuk poin yang besar dalam surah yang pertama, ta'limul mu'minin. Allah nak ajar orang mukmin tentang kewajipan mereka terhadap Allah, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab kita dengan Allah, dengan Nabi. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan orang mukmin at-tathabbut min sihhatil akhbar. Pastikan benarnya maklumat yang sampai ke telinga kita, maklumat yang sampai ke tangan kita melalui handphone, melalui WhatsApp, melalui apa ni, tengok, jangan disebarkan, pastikan dia benar atau tidak. Kalau tak benar jangan sebar, kalau benar teruskan. Itu pun kena tengok masalah, adakah benda benar itu perlu diwar-warkan atau boleh je kita tangguhkan dulu, sembunyikan kerana dia mengaibkan kawan, sabar. Yang ketiga, bayanu janib min mazahiri fadlillahi alal mu'minin. Allah Ta'ala dalam surah ini menyatakan tanda-tanda yang zahir limpah kurnia Allah Ta'ala ke atas orang yang beriman. Tanda zahir limpah kurnia Allah ke atas orang yang beriman. Yang keempat, menyatakan kewajipan orang mukmin terhadap saudara-saudara dia apabila berlaku pertelengkahan, berlaku perbalahan ataupun peperangan di antara mereka, maka menjadi kewajipan kepada kita apa dia? Al-islah, mendamaikan di antara yang bertelagah. Islah. Kalau ada kumpulan yang bertelagah itu tak dengar kata lawan, pihak kerajaan mesti lawan mereka. Tak boleh kita diam. Kalau dia makin apa? Makin membesar, makin membarah, kata orang. Yang kelima, Allah SWT larang orang mukmin daripada perli-perli orang, dan juga larangan daripada bersangka buruk dengan orang.
dan juga larangan daripada tajassus, mengintip orang dan juga mengumpat. Bagaimana tajassus ini perlu dihuraikan nanti. Ada yang boleh, ada yang di mana dan di mana keperluan. Ada kalanya perlu. Pihak kerajaan kalau tak siasat, tak tak mengintip, bahaya. Tiba-tiba keluar satu kumpulan yang menentang. Jadi kita akan bincang nanti. Yang keenam, taujih. Allah Ta'ala juga beri arahan, bimbingan kepada manusia semua bahawa mereka ini Allah Ta'ala jadikan berpasangan laki-laki dan perempuan untuk apa? Untuk kenal mengenali, mencari pasangan yang baik, berkenal-kenalan, bekerjasama, bukannya berkelahi lah. Li ta'arafu, bukan li ta'araku. Ta'arafu mana kenalan, ta'araku mana balah lah. Yang ketujuh, ar-raddu 'ala al-a'rab. Allah Ta'ala juga menolak dakwaan orang-orang, sebahagian orang Badui yang mari mengaku beriman. Qalu amanna, kami beriman, sedangkan iman belum mantap dalam hati mereka. Ada orang yang baru beriman dengan mulut, hati belum beriman, maka kita mengatakan kalau belum lagi cakap je saya aslamna, kami dah masuk Islam, tapi iman belum mantap. Yang ke-8, zammul man. Allah Ta'ala cela orang-orang yang mengungkit-ungkit kata Allah dengan Rasul. Aku ni orang beriman, aku ni gini-gini, macam-macam, tak boleh. Sebab hidayah itu kuasa Allah. Kalau kita beriman, kita kata alhamdulillah, ni'matum minallah, anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang ke-9, khutimatis suratul karimah. Surah yang mulia ini diakhiri dengan ilmu Allah. Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang kita tak nampak di langit, di bumi, dan juga amalan yang terkandung dalam hati kita diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, 9 faedah, 9 maudhu', tajuk utama, tajuk besar yang terkandung dalam surah yang mulia ini, walaupun ayatnya hanya 18 ayat. Jadi para jemaah sekalian, kita belajar ilmu tanasuk, ilmu munasabatus surah. Ilmu apa? Munasabah. Munasabah ni susunan surah ini. Surah Al-Hujurat, sebelum dia suratul Fathi, sebelum dia surah Al-Fath. Apa sebab? Tanda pelajar. Munasabatun lima qablaha. Apa ni? Keindahan susunan surah ini. Sebelum kita ni suratul Fathi, kemudian sekarang suratul Hujurat. Ada 3 poin besar munasabah. Yang pertama, dalam surah yang lepas Allah Ta'ala nyatakan hukum memerangi orang kafir. Perang orang kafir. Orang kafir betul-betul kafir, piau, kita kena perang mereka bila dia kacau kita. Wa fi hadhihi surah, dalam surah Al-Hujurat, hukum qitalil bughah. Allah Ta'ala nyatakan hukum memerangi pemberontak. Pemberontak ni bukan orang kafir. Pemberontak ni orang Islam yang duduk dalam negara Islam, yang memberontak kepada pemerintah Islam. Maka kita kena dipanggil Ahlus Taurah, orang-orang yang memberontak dalam negara Islam. Maka menjadi kewajipan kepada pemerintah untuk memerangi mereka. Tidak boleh kita biarkan mereka. Kalau kita biar, bahaya. Itu munasabah yang pertama. Munasabah yang kedua, tengok dalam surah Al-Fathi, Allah Ta'ala akhiri surah itu dengan wa'adallahu alladhina amanu wa amilun as-salihat. Allah Ta'ala janji orang beriman, orang yang beramal soleh, apa dia? Bagi mereka syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Kemudian dimulai dengan surah Al-Hujurat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tazkiran lahum bihurmatihim indallah, memperingatkan mereka kehormatan mereka di sisi Allah. Mereka itu bersifat apa? Tegas dengan orang-orang kafir yang menentang Islam, berlembah lembut dengan orang-orang yang beriman,
Maka kalau kamu sifat itu, maka menjadi kewajipan kepada kamu mesti berakhlak dengan Allah, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mentang kita tegah dengan kafir, dengan Rasulullah pun kita lawan juga. La. Jadi ayat ini kaitan dia dengan wa'adallahu ya ayyuhalladzina amanu. Muni orang baik, orang pejuang Islam, tapi mesti beradab dengan Allah, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa dia beradab, kena taat kepada Allah Ta'ala dengan Rasul. Munasabah yang ketiga, fi kiltas surataini, dalam dua-dua surah, surah Al-Fath dan surah Al-Hujurat, tasyrifun, kemuliaan, wa takrimun, juga memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya di permulaan dua-dua surah. Bila Allah Ta'ala muliakan Nabi, Allah Ta'ala muliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermakna Allah Ta'ala redha kepada Nabi. Maka menjadi kewajipan kepada kita meredai semua sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Alhamdulillah, dalam sini yang lepas, dalam suratul Fathi, ana ada sebut di antara ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Allah Ta'ala sebut Nabi kita tu maksum, tidak berdosa. Dalam buku yang saya terjemahkan, nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 41 kelebihan ini bandingan di antara Nabi dengan Nabi yang lain. Anda pelajar, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 41 kelebihan mengatasi Nabi yang lain. Bukan banding Nabi yang kita, la. Di antara Rasulullah dengan para Nabi yang lain. Ambil buku ni, menarik. Nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nama asal dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk mengetahui akhlak Nabi yang mulia, satu lagi buku yang kita usahakan terbitannya, terjemahannya, buku ni menarik para jemaah. Nama dia Sehari dalam Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari, daripada pagi Nabi kita buat apa, duha, sekarang subuh buat apa, waktu duha dia buat apa. Kamu lihat, subhanallah, kalau kita baca buku ni, dia panggil Ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita duduk dengan Nabi seharian bersama Rasulullah sallallahu. Oleh kerana suratul Hujurat ini surah yang berkait dengan adab, dengan akhlak, maka elok sangatlah kita murajaah kelebihan Nabi 41 dan sehari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, itulah peringatan kita, nasihat kita kepada semua. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Selain daripada kita dengar, kita juga baca. Alhamdulillah, ada yang tanya buku ini, ada dalam, boleh tengok dalam web yang admin live kita ni jaga. Nama dia www.dartaibah, taibah.com. InsyaAllah tuan-tuan boleh ambil di situ. Dia apa ni, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Tamatlah muqaddimah surah Al-Hujurat. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita dalam ayat yang pertama dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.